Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ni Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Walaupun keadaan ada gangguan sikit, elektrik dah tak ada, dengar suara saya je lah. Tapi suara saya pun rasanya kuat. Ya, lebih kuat dari guruh lagi. Dengar tak? Ada yang tak dengar? Jadi mudah-mudahan majlis kita ini berjalan terus juga, walaupun ada gangguan, walaupun ada halangan-halangan, walaupun tak dengar, suara tak ada, mikrofon tak ada. Tapi suara saya macam mikrofon juga. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang memberi berkat. Kita nak ilmu tu berkat. Apa itu ilmu yang berkat? Ilmu yang dapat kita amalkan. Itu tanda ilmu yang berkat. Nak kita amalkan ilmu tu. Lepas tu ilmu tu untuk kita jalankan kehidupan kita ikut ilmu tu. Itu namanya berkat. Bila berkat, barulah dapat rahmat. Baru Allah datangkan rahmat. Rahmat apa gunanya? Untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Mula-mula nak berkat. Bila berkat, diamalkan ilmu tu. Bila berkat, Allah datangkan rahmat. Bila datang rahmat, baru kita layak masuk syurga. Tanpa rahmat, kalau Allah tak bagi rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga. Ya? Bukan pahala tu yang menyebabkan kita masuk syurga. Tak. Bukan pahala ngaji pagi ni. Bukan pahala berjuang pagi ni. Ini kira berjuang ni. Ngaji tanpa ada pembesar suara. Okay, pahala itu tak layak lagi masuk kita dalam syurga. Tapi kalau Allah bagi rahmat, baru kita dapat syurga. Nakkan rahmat Allah, ada 3 perkara kena kita lakukan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah.
Wallahu ghafurur rahim, kata Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Nak rahmat Allah Ta'ala, mula-mula beriman betul tu. Beriman arti yang percaya betul. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Kita dah ngaji rukun iman yang 6 tu. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan Rasul. Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan qadar dan qada. Itu nak percaya betul-betul. 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Syak artinya 50% percaya, 50% tak percaya, tak terima. Zon 80% percaya, 20% saja tak percaya, tak terima juga. Waham lagi teruk. Ya, dia percaya hanya 10% saja, 90% lagi tak percaya. Tiga-tiga tak terima Tuhan. Mesti yakin betul-betul 100%. Itu namanya beriman. Bila dia beriman, kena pula beramal. Itu ada ilmu tu kena diamalkan. Kalau sekat tahu je tak guna. Bila kita bawa di kabar, apa ni? Tahu je tapi tak nak buat. Mohon kita semayang, wajib semayang tu tahu je tapi tak semayang. Mohon kita menutup aurat. Tahu katanya. Ini anak murid saya ni tahu ni. Kabar nama tegur pula tu. Tapi dia tak menutup aurat. Apa faedah? Apa tak ada faedahnya? Kita nak amalkan ilmu itu. Barulah ada faedah. Barulah ada gunanya ilmu itu. Itu guna kita ngaji ni. Bila ada ilmu, bila kita ngaji dapat ilmu, bila ada ilmu kita amalkan. Bila dapat kita amalkan baru berkat ilmu itu. Bila berkat ilmu itu baru Allah terima dan diberi rahmat kepada kita. Bila dapat rahmat Allah barulah kita layak masuk dalam syurga. Itulah cita-cita kita pun. Nak dapat syurga. Itu kerana kita nak ngaji begini. Mudah-mudahan Allah akan hadiahkan kita syurga. Yang di dalamnya tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada duka cita, tak ada letih, tak ada jemu. Ya, seronok aja itu syurga. Ya. Tak ada lagi susah, tak ada lagi teruk. Ya. Seronok aja. Kerana dalam syurga itu tempat keseronokan, tempat kebahagiaan, tempat kesedapan, tempat nikmat. Itu yang cendak tu ya. Mudah-mudahan kita dapat syurga. Nakkan syurga tu kena ada ilmu. Nak ada ilmu kena amalkan ilmu tu. Itu ilmu apa yang ada? Nombor 1 mesti ada ilmu akidah. Ini kita sedang ngaji akidah ni. Akidah tu maknanya mengenal Allah. Mengenal Tuhan kita. Dan sifat-sifatnya. Rukun iman yang 6 tu. Nak kenal Allah tu. Siapa Allah? Tuhan kita. Apa sifatnya? Itu wujud, qidam, baqa yang kita melaju sampai kaunuhu mutakalliman. 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Sifat Allah tu 20 sifat yang wajib. Sifat Allah tu kan 20 aja. Sifat Allah tu kesempurnaannya tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib kita ketahui 20 sifat yang wajib. Iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu 20 yang wajib tu kita kena tahu. Yang kedua yang mustahil. 20 sifat yang mustahil juga. Lawan 20 tadi. Lawan wujud tu katanya Adam. Begitulah seterusnya sampai 20 sifat yang mustahil tu. Nak tahu lah ke? Sudah kita cerita dah tu. Yang ketiga, sifat Allah yang harus. Yang harus tu satu aja. Mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu kejadian. Terserah kepada Allah. Itu harus ya. Mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu perkara. Sesuatu ciptaan. Terserah kepada Allah SWT. Itu yang harus ya. Ke 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, ada satu sifat yang harus tu kena kita faham, kena kita tahu. Kita sedang belajar itu sekarang ni. Ya. Bulan sudah kita dah belajar bab apa?
Udah lupa, penat ngajar. Belum sudah, apa belajar apa? Ilmu. Sifat ma'ani Allah tu dia ilmu. Apa kata ilmu? Ya Allah, tak cakap Melayu tak tahu je ilmu. Apa kata ilmu? Tahu. Allah tu tahu je. Ada ke benda yang Allah tak tahu? Tuan-tuan dan puan, ada ke benda yang Allah tak tahu? Ada? Semua Allah tahu. Itu ilmu Allah Ta'ala. Meliputi segala-galanya. Allah tahu yang wajib tentang diri dia, Allah tahu. Allah tahu yang mustahil, benda yang tak ada pun Allah tahu. Lebih-lebih yang harus tu Allah tahu belaka. Harus ni selain daripada Allah semua harus belaka. Selain daripada Allah itu dipanggil harus. Ataupun alam. Atau dipanggil makhluk. Semua Allah tahu. Yang harus-harus. Selain daripada Allah. Pokok-pokok tu selain daripada Allah belaka tu. Semua Allah tahu belaka tu. Kita tak tahu ada berapa pokok keliling surau ni. Angkat tangan. Tahu? Ada berapa pokok keliling surau ni? Tak tahu. Tu pokok kalau daun lagi tak tahu. Tapi Allah tahu tak? One more time. Allah tahu tak? Itu pengetahuan Allah. Meliputi segala-galanya. Yang wajib pun Allah tahu. Yang mustahil pun Allah tahu. Yang harus pun Allah tahu. Itu ilmu. Boleh sudah saya baca dah. Apa pun semua Allah tahu. Tak pernah Allah tu tak tahu. Dan pengetahuan Allah tu tidak pula mula-mula tak tahu, begitu tahu. Tak ada. Sentiasa tahu je. Kerana Allah tu sifatnya qidam. Tidak ada permulaan. Pengetahuan Allah tidak ada permulaan. Dan tidak ada kesudahan. Kita mula-mula lahir-lahir apa tahu? Tuan-tuan dan perempuan lahir-lahir apa tahu? Apa tak tahu? Ya ke tak? Lahir-lahir ke dunia ni budak pandai berlari ke? Budak pandai cakap ke? Budak pandai masak ke? Budak pandai nari ke? Apa tak tahu? Betul, lama-lama belajar pandai-pandai baru pandai bercakap. Baru boleh bercakap. Mula bercakap mak ni. Umi ni. Lepas tu tahu abah. Lepas tu pandai menyusur. Lepas tu merangkak. Lepas tu duduk. Lepas tu berdiri. Lepas tu berjalan. Jalan toti-tati jalan. Jalan jatuh. Lepas tu pandai berambat. Ginari? Udah pandai. Semua cakap pandai, jalan pandai, berambat pandai, ngumpat pandai, marah pandai. Udah lama lepas tu esok? Macam mana? Udah tua esok macam mana? Udah tak tahu balik. Jalan dah tak boleh kena pun jalan mana apa jalan. Nampak? Ada yang jengkut jalannya. Ngengkuh jalannya. Dia kembali kepada zaman kanak-kanak. Itu kita. Tapi Allah tak ada apa itu. Allah tu sentiasa sempurna. Apa saja yang ada pada Allah Ta'ala sempurna. Tak pernah kurang. Tak pernah hilang. Ilmunya tak pernah hilang. Lagi apa? Untuk pagi ini kita sambung lagi. Lepas ilmu apa? Ya Allah. Qudrah, iradah, ilmu. Lepas tu apa? Hayyun. Sebut. Hayyun. Atau al-hayyu. Kalau ada al, dia tak ada yunnya. Kalau ada al, dia al-hayyu. Apa arti al-hayyu? Apa arti hayyun? Apa arti al-hayyu? Artinya apa? Hidup. Allah itu hidup. Kita hidup tak? Allah hidup tak? Hati serupa lah kita dengan Allah. Serupa kan? Apa bezanya? Apa bezanya hidup kita dengan hidup Allah? Allah hidup selama-lamanya. Kita? Selama-lama juga. Udah mati esok, bangkit esok. Selama-lama lepas itu tak ada mati-mati lagi. Betul. Ya? Kita hidup dengan nyawa. Allah hidup, sifatnya hidup. Ada beza tak? Kita ni hidup, Allah bagi nyawa.
Allah cipta nyawa, Allah buat nyawa bagi pada manusia, hiduplah manusia. Allah cipta nyawa, ya? Allah buat nyawa bagi pada pokok-pokok, hiduplah pokok-pokok. Faham kat saya ni? Allah cipta nyawa, Allah cipta apa, Allah buat nyawa bagi pada malaikat-malaikat, maka hiduplah malaikat-malaikat. Allah cipta nyawa, Allah bikin nyawa bagi kepada binatang-binatang, hiduplah binatang, hiduplah gajah, hiduplah rimau, hiduplah singa, hiduplah pelanduk, hiduplah ular, hiduplah kambing, hiduplah lembu, hiduplah kobra dan sebagainya. Kerana mereka hidup dengan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada burung, maka hiduplah burung. Hiduplah burung lang. Ya, hiduplah burung merabah. Hiduplah burung pipit. Hiduplah burung apa ni? Burung layang. Hiduplah burung jampuk. Ada orang nama burung jampuk? Burung jampuk. Hiduplah burung hantu. Hiduplah burung merak. Ada yang cantik, ada yang buruk. Kerana itu ciptaan Allah Ta'ala. Semua itu ada nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, maka hiduplah ikan. Hiduplah ikan tilapia, hiduplah ikan keli, hiduplah ikan ruan, hiduplah ikan sepat, hiduplah ikan apa lagi? Hiduplah ikan kerapu, hiduplah ikan merah, hiduplah ikan siakap dan sebagainya. Semua yang lain tu ada nyawa. Allah cipta nyawa. Allah bagi nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada kuman. Hiduplah kuman. Hiduplah kuman bakteria. Hiduplah kuman COVID-19. Hiduplah kuman selusema. Hiduplah kuman batu karang, kuman batuk dan sebagainya. Allah dia tidak perlukan nyawa. Faham ke cara saya ni? Allah tak memerlukan nyawa. Dia hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Itu cara Allah hidup. Dia dengan sifatnya Al-Hayyu. Al-Hayyu tu sampai hidup. Dia tidak memerlukan nyawa. Sebab itu dia tak mati. Yang mati tu apa? Yang bernyawa saja yang mati. Selain daripada Allah semua mati. Manusia mati, malaikat mati, jin mati, pokok mati, binatang-binatang mati, lembu mati, kobra mati, kambing mati, singa mati, gajah mati, semua mati belaka. Ular mati. Lagi? Apa lagi? Allah cipta nyawa bagi pada burung, mati ke burung sudahnya. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, matilah ikan tu. Allah cipta nyawa bagi pada kuman, matilah kuman tu. Allah cipta nyawa bagi pada iblis, maka matilah lepas itu iblis. Allah cipta nyawa bagi pada setan, matilah setan-setan. Kerana semua itu ada nyawa belaka. Itu ada mati. Allah tak mati-mati. Kenapa? Kerana Allah tidak ada nyawa. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah kata dalam Quran apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu itu pasti akan binasa. Semuanya akan binasa. Matahari binasa, bulan binasa, bintang binasa, gunung-gunung binasa, laut-laut binasa, ikan-ikan dalam laut habis binasa belaka, binatang-binatang dalam bumi ni habis binasa belaka, gajah mati, rimau mati, singa mati, ular mati, lembu mati, semua mati belaka. Lagi apa? Pokok-pokok mati, rumput-rumput mati, tanaman mati, ikan-ikan di laut semua mati semua. Kerana semua itu ada nyawa. Tapi Allah tak mati. Kenapa? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Waya baqa. Kata waya baqa itu yang kekal.
wajhu rabbik, wajah Tuhan kamu, yaitu Allah, zat Tuhan kamu itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang agung, lagi amat mulia. Tak ada mati ya. Semua mati belaka. Akhirnya udah mati semua binatang, dah mati semua pokok, dah mati semua malaikat, dah mati semua jin, dah mati semua serangga-serangga, dah mati semua burung-burung, dah mati semua ikan, habis semua mati. Yang tak mati hanya ada dua aja. Belum mati, bukan tak mati, yang tak mati ada dua aja. Yang pertama tak mati siapa tadi? Yang tak ada nyawa siapa? Allah. Yang kedua? Malaikat maut. Tinggal dia je tak mati. Kenapa dia tak mati? Dia kerjanya jambut nyawa orang je. Tu malaikat maut. Ada yang panggil dia Israel. Tapi dalam Quran tak sebut Israel pun. Itu ulama-ulama menyebut namanya Israel. Dalam Quran sebut apa? Malaikat maut je. Siapa yang belum mati lagi wahai malaikatku, kata malaikat maut, kata Allah nanya maut. Yang lain tak ada dah, semua dah mati. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati, Munkar dah mati, Nakir dah mati. Ya, semua dah mati. Apa jawab malaikat maut? Yang belum mati hanyalah saya dan juga Allah Ta'ala. Allah dan saya belum mati lagi. Lalu Allah tanya lagi balik kepada malaikat maut. Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sesuatu pasti akan, yang ada nyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kamu tengok malaikat dah mati. Lembu dah mati. Gajah dah mati. Ular dah mati. Israfil dah mati, Jibril dah mati, Mikail dah mati, Raqib Atid dah mati, Iblis dah mati, setan-setan dah mati, buaya dah mati, naga dah mati, gunung dah hancur, laut dah bertemu antara satu sama lain, tak ada lagi mengalir. Semua dah mati. Yang tak mati lagi hanyalah apa? Saya dan juga Allah. Tanya Allah lagi. Allah tanya balik malaikat maut. Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Bila dengar tu diam malaikat maut, tak jawab. Kenapa malaikat tak jawab? Dia tahu ini merupakan arahan Allah suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia Allah perintahkan dia supaya cabut nyawanya sendiri. Tak adalah khabar betul tu. Dia tanya macam tu. Jadi tak jawab dia tahu bahawa ini merupakan perintah Allah. Ini saja yang boleh bunuh diri. Yang boleh bunuh diri hanya siapa? Malaikat maut. Yang lain tak boleh. Jangan pula perempuan nak bunuh diri. Kecewa terjun lombong, nanti kan bingung. Tak boleh. Kerana manusia tak boleh mencabut nyawanya sendiri. Yang boleh mencabut nyawanya tu hanya Allah saja. Hukumnya berdosa besar. Tapi malaikat maut tak ada pilihan. Dia kena cabut nyawa dia sendiri. Dia pun cabutlah nyawanya. Agak-agaknya lah tuan-tuan dan perempuan. Dia cabut tu perlahan-lahan ke rentap sekali je. Perlahan-lahan lah. Macam kita ngeluarkan plaster daripada luka badan. Tangan kita dah ada luka. Letak plaster. Nak ngeluarkan plaster tu macam mana? Tarik perlahan. Macam itulah. Nyawa tu tarik perlahan. Hati sakit ke tak? Sakit benar-benar. Jerit dia. Aduh. Katanya. Sakitnya. Kalau orang Melayu lah tu. Kalau orang India apa? Ayoyo. Ya. Kalau orang sini ayah. Sakit benar. Sakitnya. Kalau aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa. Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang.
Kerana sakit benar. Rupa-rupanya malaikat maut itu orang kampung Gajah. Itu ni tak kusio tu. Maka matilah malaikat maut. Habis mau mati. Allah tak mati. Kenapa Allah tak mati? Allah dia hidup bukan dengan nyawa. Udah mati malaikat maut. Habis alam ni semua lagi. Selain daripada Allah semua dah mati dah. Jadi tenang alam ni seketika. Laut tak ada lagi mengalir antara satu sama lain. Udara tak ada lagi bertiup. Diam seketika. Kemudian baru lepas itu ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Allah mula hidupkan kembali. Yang sudah mati tu, dihidupkan Allah kembali. Nombor 1 dihidupkan siapa? Kuis perdana pagi ni. Siapa nombor 1 Allah hidupkan? Udah tak tahu jawabnya. Siapa? Israfil. Ada pun nama Israfil? Siapa Israfil? Malaikat. Dia ada tugas. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Israfil nombor 1 dibangunkan ya. Ini Allah kabul Al-Quran tu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu dari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Itu Israfil mula dibangunkan. Sebelum itu kamu akan mati, kata Allah ya. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kemudian kamu selepas ini semua akan menjadi mayat-mayat belaka. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu semua akan dibangkitkan semula. Jadi Israfil pun bangkit. Allah hidup kan? Bangkitlah dah. Allah bagi dia nyawa balik. Dia pun bangkit. Bangkit-bangkit apa buatnya? Terus dicapainya apa? Apa capainya? Untuk apa benda-benda yang niup tu apa tiupnya? Trompet tu. Saxophone lah senang ya. Dia pun capai saxophone. Dia pun tiup. Pepe. Agak je ledak saya pun nak dengar pun. Pepe. Lagu apa tu? Tak pernah dengar ke? Lagu P. Ramlee. Jangan tinggal daku. Itu lagunya. Agaknya lah. Maka hiduplah semua manusia. Kita ni asal hidup balik. Lepas itu tak ada mati-mati lagi dah. Hidup sampai selama-lamanya. Kenapa tak mati? Kerana Allah memang hidupkan kita ni. 10 perkara yang Allah akan hidupkan selama-lamanya. 10 perkara ya. Yang pertama syurga. Yang kedua neraka. Yang ketiga arash. Yang keempat kolam. Kolam tu bukan kolam air. Pena nulis ya. Yang kelima kursi. Yang kelima kursi. Yang keenam roh. Roh kita ni selama-lama hidupnya. Yang ketujuh lauh. Lauh tu apa? Lauh mahfuz. Tempat menulis takdir kita tu. Yang ketujuh. Yang ke-8 benih manusia. Namanya ajbuz zambi. Besarnya besar biji sawi. Biji sawi besar mana? Ada besar penombok ni? Besar mana? Besar habuk je. Itu biji sawi. Ada di tulang tongkin kita ni. Tulang punggung itu ada tulang halus. Ada satu namanya ajbuz zambi. Itu yang ke-8. Yang ke-9 jasad Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Badan Rasul, badan Nabi tak ada hancur ya. Dan yang ke-10 jasad orang-orang yang mati syahid. Itu tidak hancur. 10 perkara. Yang lain semua hancur belaka. Maka hiduplah dihidup kembali, tak ada mati-mati lepas itu. Tapi Allah dia memang tak ada pernah mengalami mati. Dia sentiasa aja hidup sampai bila-bila. Forever and ever and ever and ever. Itu dia hayu Allah tu, hidupnya Allah tu. Berbeza dengan hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, beza tak?
Kita ni mula-mula apa tak ada. Ya tak? Apa tak ada kan? Lepas tu bapak kita berjumpa dengan mak kita. Maka jadilah kita. Hiduplah kita. Lepas tu, udah hidup. Macam orang cakap ni, udah 81 tahun hidupnya. Lama-lama apa jadi? Apa jadi lepas tu? 81 tahun lepas tu, ke mana? Matilah semua. Udah mati? Masuk dalam kubur. Lepas tu, dihidupkan balik. Dihidupkan balik. Bila hidup tu, hidup sampai bila-bila. Itu kita ni. Tapi Allah tak ada melalui proses tu. Allah dia hidup. Tak ada berhenti hidupnya. Sentiasa hidup je. Kerana dia tidak memiliki nyawa. Dia tak perlukan nyawa. Nyawa itu ciptaan dia. Itu hidup Allah berbanding dengan hidup kita. Ya? Alright. Lagi hidup Allah itu, bila Allah hidup tu menjadi syarat. Dengar lalu. Ini tauhid ni tau. Hidupnya Allah itu menjadi syarat berfungsinya sifat-sifat Allah itu. Selagi Allah hidup, dia tetap mendengar. Ada ke pernah Allah tak hidup? Sekali lagi, ada ke pernah Allah tak hidup? Tak ada. Jadi artinya sentiasa mendengar lah. Syarat Allah tu. Hidupnya syarat Allah tu. Hidupnya Allah itu menjadi syarat bahawa Allah itu mendengar. Hidupnya Allah itu menjadi syarat bahawa Allah itu melihat. Allah lihat tak? Allah nampak ke tak? Di mana yang Allah tak nampak? Semua dia Allah nampak ya. Nanti kita belajar sama basar kalam nanti tahu. Nanti saya syarat. Kalau Allah tak hidup, tak nampak lah. Macam kita jugalah. Kalau kita dah mati esok, nampak ke? Tak nampak. Kalau kita dah mati esok, boleh berjalan ke? Tak boleh. Allah macam itulah. Kita ada mati. Allah ada mati. Jadi, bila Allah tak nampak, bila masa Allah tak nampak, tak ada masa tak nampak. Nampak aje. Kalau kita sedar Allah nampak aje, lalu ke nak nyemur kain ketang dada? Lalu ke nak minum arak? Lalu ke nak nari? Allah nampak aje. Lalu ke nak tengok wayang dengan boyfriend? Tak ada pun. Alhamdulillah. Allah nampak aje. Lalu ke nak mencuri? Tak lalu. Itu sedar ni. Itu kita ngaji tauhid ni. Supaya kita amalkan ilmu yang ada pada kita tu. Allah nampak aje. Tak pernah tak nampak. Tak ada masanya Allah tak nampak. Dan hidupnya Allah tu menjadi syarat bahawa Allah tu maha berkuasa. Ada ke pernah Allah tak ada kuasa? Tak ada. Sentiasa berkuasa kerana Allah tu tak pernah tak hidup. Kalau tak faham juga bukan orang Melayu. Ni saya ni cakap Melayu ke cakap Jepun ni? Cakap Melayu. Oleh kerana Allah tu hidup, maka dia menjadi syarat bahawa Allah itu sentiasa mendengar. Sentiasa bercakap. Sentiasa berkata-kata. Itu menjadi syaratnya. Sentiasa mengetahui. Bila Allah itu hidup, kerana Allah itu hidup, itu menjadi syarat bahawa Allah itu sentiasa mengetahui. Ada ke pernah Allah tak tahu? Sekali lagi, ada ke pernah Allah tak tahu? Ada ke pernah Allah tu lupa? Yang kemau lupa, yang kemau tak tahu siapa? Kita. Allah tu sentiasa tahu, sentiasa ingat aja ya. Apa pun Allah tahu. Kita ni sikit benar. Allah dah khabar dalam Quran pun kita ni, ilmu kita ni sikit benar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku bagi kamu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Tapi ilmu Allah tu meliputi segala-galanya. Ilmu manusia, tuan dan perempuan, semua manusia dalam dunia ni. Ilmu orang putih, ilmu orang Jepun, ilmu orang Jerman, ilmu seperti seorang mencecahkan sebatang jarum. Jarum tu licin ke kesat? Licin. Jorin ke tumpul? Macam itulah. Ambil jarum yang licin tu, cecahkan dalam laut. Betul angkat balik jarum tu.
Ayo yang lekat pada jarum tu, itulah dia ilmu manusia. Ilmu puan-puan, ilmu tuan-tuan, ilmu saya, ilmu cendekiawan, ilmu profesor dan sebagainya. Manakala ayo yang tinggal dalam laut tu adalah ilmu Allah Ta'ala. Jadi banyak ada tak banyak ilmu Allah Ta'ala? Banyak ke tak banyak ilmu Allah Ta'ala? Banyak. Berbanding dengan ilmu kita sikit aja. Ilmu kita ni banyak benar kan? Tak payahlah act dengan ilmu. Ini kamu tak tahu ni, universiti dia tak ada. Sombong lah. Tersego lah. Walau universiti mana pun. Walaupun doktor ke, doktor falsafah ke, PhD ke, ilmu kita ni sikit. Ya tak? Kita cakap Melayu tahu. Cakap orang putih ada yang tahu juga. Cakap Arab pun ada yang sudut tahu. Tapi cakap Jepun tahu. Cakap Jerman tahu. Lagi? Cakap Negro tahu. Cakap Kemboja tahu. Cakap Jawa pun tahu. Kalau bukan orang Jawa lah. Tahu. Orang Jawa tahulah. Kalau bukan orang Jawa mana tahulah. Saya sebatang-sebatang tahu cakap Jawa. Mangan tahulah. Lain tak tahu. Itu ilmu kita sikit benar ya. Berbanding dengan ilmu Allah meliputi segenap aspek. Itu menjadi syarat ya, menjadi syarat hidupnya Allah tu, maka Allah tu ilmunya lengkap, ilmunya penuh. Karena Allah itu hidup, Allah sentiasa melihat. Jauh pun dia nampak, dekat pun dia nampak, besar pun dia nampak, kecil pun dia nampak. Ya. Tersorok pun dia nampak, tersembunyi pun dia nampak, terserlah pun dia nampak. Tak ada satu yang dia tak nampak. Kerana dia hidup. Begitulah seterusnya. Itu Al-Hayyu. Lawannya, lawan Al-Hayyu itu artinya mustahil. Mustahil Allah itu sifatnya apa? Mati. Nak tahu mustahil tahu? Tadi itu yang wajib. Wajib itu bersifat hidup. Lawannya mustahil Allah itu bersifat mati. Apa arti mustahil? Apa arti mustahil? Ya Allah, jenuh dah ngajar ni, dah lupa balik. Apa kata mustahil? Sesuatu yang tidak diterima akal akan adanya. Yang ada itu tak terima di akal. Allah itu mati. Fikir dengan akal ni. Gunakan akal. Tak payah bangun. Tengah duduk tu ingat ni. Fikirlah nanti kita ni. Allah itu mati. Apa kata akal? Apa kata akal? Akal terima ke akal tak terima? Tak terima. Mana boleh kata akal ya? No way kata akal ya. No kata akal. Orak kata akal. Itu mana orang Jawa tadi ya. Lagi apa? Indo kata orang Indonesia pula. Kata akal Indonesia ya. Allah tu menerima mati, akal tak terima. Itu sebab dia kata yang mustahil itu tidak diterima akal, Allah itu akan mati ya. Tak terima. Atau budak mati, ataupun mati tak terima. Mati itu tak terima lagi kita. Dia tahu Allah tu hidup, tak mana tak hidup. Dalilnya apa? Dalil itu bukti. Apa bukti mengatakan Allah itu hidup tak mati-mati? Allah kabur dalam Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada pernah dengar ayat ni? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia, yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Hayyu tu hidup, qayyum tu berdiri dengan sendirinya. Apa arti berdiri dengan sendirinya? Dia tidak memerlukan penolong, tidak memerlukan pembantu, tidak perlu siapa-siapa yang bersama dengan dia. Dia buat tu seorang-seorang je, dia sendiri je. Dia buat alam ni sama-sama je. Tak payah pembantu, tak payah pekerja, dan tak memerlukan alat. Berbeza dengan kita, nak ada alat. Tapi Allah tak perlu pada alat. Apa yang Allah hendak buat, apa? Buat begitu aja. Tak perlu kayak ni. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya akan berkata kun. Apa kata kun? Jadilah. Fayakun artinya, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu ya.
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah kehendaki satu perkara itu, Allah hanya akan berkata jadi, maka jadilah. Jadilah tu. Itu sebab kita jadilah. Allah nak jadikan saya. Kun kata Allah, maka jadilah saya. Allah nak jadikan perempuan, kata kun, jadi perempuan. Allah nak jadikan tuan-tuan, kun kata Allah, jadilah tuan-tuan. Tak ada payah alat. Ada kendak akan cari tanah ke nak buat manusia ni. Allah nak jadikan manusia tu, cari tanah ada. Ada nak cari tanah, cari apa jarum kena jahit ada tak? Apa alat yang digunakan Allah? Tak ada apa-apa. Itu hanya sebut kun saja, maka jadilah. Kita perlu alat tak? Kita manusia ni perlu kena alat tak? Perlu. Nak goreng pisang. Nak alat tak? Yang pertama nak ada pisangnya. Yang kedua nak ada tepungnya. Yang ketiga nak ada pisaunya. Yang keempat nak ada minyaknya. Yang kelima nak ada dapurnya. Yang keenam nak ada kualinya. Banyak benda tu. Baru boleh jadi goreng pisang. Tapi kalau Allah perlu alat ke? Tak ada perlu alat-alat. Itu dari Allah tu. Itu dalilnya. Dalil Quran. Bila Quran cakap apa itu, percaya ke tak? Percaya. Jangan ada ragu-ragu lagi. Itu kerana Allah dah tentukan apa itu. Jangan ada ragu-ragu lagi. Jadi maknanya tertanamlah di hati kita bahawa Allah itu hidup. Itu Al-Hayyu ya. Lepas itu apa? Lepas Al-Hayyu apa? Ya Allah, dah lupa. Penat yang ngajarnya. Lepas Hayyu apa? Sifat Allah tadi. Qudrah, iradah, ilmun, Hayyu lagi? Sama bukan bulan depan kita baca ya. Sama tu apa? Dengar. Kemudian lepas sama apa? Basar tu apa? Melihat. Itu bulan lepas itu esok lah. Lepas itu apa? Kalam tu apa? Berkata-kata. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Untuk pagi ini rasanya cukuplah sekadar itu. Udah sejam dah ya. Bukan senang nak menjerit tak ada mikrofon ni. Tapi jerit jugalah. Mana buatnya? Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Nak lekat balik lah tu ya? Ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Kalau tak ada, kita tutuplah di sini ya. Mudah-mudahan kita faham. Apa tajuk kita bicara pagi ni? Tajuknya apa? Sifat Al-Hayyu. Apa sifatnya? Al-Hayyu. Nanti esok boleh tanya. Bulan sudah apa kita baca? Sebut apa? Al-Hayyu. Lepas tu esok baru kita samak basar kalam dan baca tu. Udah habis esok baru kita apa? Baru kita cerita tentang sembahyang. Nak dihabiskan dulu ya. Alright. Jadi oleh kerana tak ada apa-apa nak ditanya lagi, cukuplah sekadar itu. Dia dekat-dekat sejam dah. Belum sejam lagi, dia dekat-dekat sejam dah. Kira okey lah tu. Kita mula lebih sikit daripada 9.30 tadi. Saya datang pun 9.30 lebih. Ini dah dekat 10.30. Ya, okey ke tak? Okey ke KO? Okey ya. Okey. Sekian dulu. Ampun maaf. Sejam menjerit-jerit untuk halil ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah